Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Seorang bapa, ibu dan salah seorang anak kembar mereka ditemui mati di dalam bilik mereka di Geng Sunan Bonang, Kampung Saprutan Dergo, daerah Pakis, Malang. Bapa tersebut juga telah meninggalkan mesej pada cermin yang ditulis dengan dakwat hitam untuk seorang lagi anak kembarnya. Bapa itu dikenali sebagai Wahab, berusia 38 tahun, isterinya Sulikah berusia 35 tahun dan seorang anak perempuan dengan inisial ARE berusia 13 tahun masih berada di grade 7 sekolah menengah rendah. Wahab bekerja sebagai seorang guru sekolah rendah manakala isterinya menjual kek. Ketika ditemui, mulut isteri dan anak perempuannya masih berbuih manakala Wahab dalam keadaan berlumuran darah dengan pergelangan tangan kiri dikelar. Polis menemui mesej terakhir yang didakwa ditulis Wahab pada permukaan cermin meja solid di dalam bilik itu. Mesej itu ditujukan kepada anak perempuan kembar mereka dengan inisial AKE berusia 13 tahun yang merupakan kakak kembar ARE. Mesej yang ditulis Wahab di cermin adalah seperti berikut. Kakak jaga diri, papa, mama, adik pergi dulu. Nurut uti, kong, tante dan om. Belajar yang baik. Uang papa mama untuk pemakaman jadi satu. Love you kakak, papa. Di tempat kejadian, polis mendapati tulisan pada cermin di atas meja solid itu adalah sama seperti dalam buku catatan yang dimiliki oleh Wahab, kata Ketua Unit Siasatan Jenayah Polis Malang AKP Ganda Shah Hidayat di tempat kejadian pada 12 Disember 2023. Ganda memberitahu bahawa mangsa iaitu ibu dan seorang anak perempuan ketika ditemui mulut mereka berbuih. Selain gelas yang mengeluarkan bau yang kuat di sekitar mayat mangsa, polis turut menemui bekas bungkusan ubat nyamuk cair yang ditemui di dalam tong sampah. Tambah Ganda Shah, mangsa lelaki ditemui dengan kesan luka di pergelangan tangan kiri. Luka yang agak dalam itu kemudian mengakibatkan mangsa meninggal dunia ketika dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan bantuan perubatan. Polis menjelaskan rumah tempat kejadian hanya mempunyai satu pintu untuk keluar dan masuk. Bagaimanapun, pihaknya tidak menemui sebarang kerosakan pada tingkap rumah atau mana-mana barang milik mangsa yang hilang. Sebelum itu, Ketua Rukun Tetangga Tempatan Iswahyudi mendedahkan bahawa Wahab dan isterinya sudah hampir 7 tahun mendiami rumah yang disewa itu yang turut menjadi lokasi kejadian. Kedua-duanya dikurniakan dengan sepasang kembar perempuan. Peristiwa tragis ini diketahui berlaku apabila AKE, satu-satunya mangsa yang masih hidup, terbangun dari tidur. Bagaimanapun didapati keadaan rumah itu sangat sunyi, tidak seperti kebiasaan. Sebelum kejadian, Wahab telah menyuruh ARE supaya tidur di bilik depan manakala AKE pula disuruh tidur di luar bilik. Tidak lama kemudian, AKE yang disuruh tidur di luar terdengar bapanya menjerit. Sesuatu berlaku ketika dia cuba membuka bilik tidur mereka yang terkunci. Kerana rasa curiga yang semakin kuat, AKE keluar dari rumah kira-kira jam 6 petang dan menjerit meminta tolong sebelum jiran turut bergegas ke rumah keluarga berkenaan. Setibanya di rumah berkenaan, mereka menjumpai isteri Wahab iaitu Sulikah dalam keadaan mulutnya berbuih manakala muka anak kembar yang tidur bersama suami isteri terbabit telah kebiruan. Bagaimanapun, pada ketika itu Wahab dilihat masih lagi bernyawa walaupun nadi di pergelangan tangannya dikelar dan darah mengalir deras. Mereka semua yang berada di lokasi kejadian hilang kata-kata setelah menyaksikan kejadian tragis itu. Panggilan kecemasan terus dibuat dan pihak polis segera ke lokasi kejadian. Sementara itu, Wahab telah dibawa ke hospital. Hasil siasatan polis kemudian mendapati Wahab mempunyai hutang keliling pinggang. Beberapa saksi memberitahu polis bahawa Wahab berhutang dengan mereka. Malah sebelum hari kejadian, dia sempat berjumpa dengan penghutang dan mengaku tidak mampu menjelaskan hutang tersebut. Kematian Wahab menjadi bualan hangat penduduk sekitar memandangkan dia seorang yang dikenali dan disenangi ramai kerana mempunyai perwatakan yang baik. Selain itu, ramai jiran dan ahli keluarga terkejut dengan motif Wahab yang memberikan arahan berbeza kepada kedua-dua anak kembarnya. Tidak dapat digambarkan apakah perasaan seorang anak yang mengalami serta menyaksikan sendiri di hadapan matanya kehilangan ahli keluarga dalam keadaan sedemikian rupa. Semoga AKE tabah menghadapi dugaan ini dan menjalani kehidupan ini dengan penuh keredoan dan kekuatan. Sekian.